Baik, boleh doktor terangkan terlebih dahulu tentang kewajipan menunaikan solat? Solat merupakan tiang agama. Solat merupakan bukti utama keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah solat ni merupakan ibadah yang pertama yang akan dipersoalkan pada hari kiamat nanti. Jadi Islam mewajibkan umatnya yang pertama baligh, berakal dan juga bermastautin untuk menunaikan solat fardu 5 waktu, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Begitu. Ini artinya kita berdosa besar kalau kita tinggalkan solat. Betul, malah orang yang meninggalkan solat ini ataupun menafikan kewajipan solat ini boleh dianggap keluar daripada daerah keimanan. Apakah kedudukan solat dalam Islam, doktor? Yang sebenarnya solat merupakan ibadah yang telah lama disyariatkan oleh Islam sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Solat dari segi bahasa bermaksud doa, dari segi istilah pula ulama telah mendefinisikan solat itu sebagai satu perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, di samping memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyentuh tentang kewajipan solat. Contohnya di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksud ayat ini ialah dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wa laila, yang bermaksud solat 5 waktu difardukan pada sehari dan semalam. Solat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Buktinya, solat merupakan rukun yang kedua bagi rukun Islam selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi solat juga merupakan garis pemisah antara Muslim dan juga kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan ialah solat. Jadi barang siapa yang meninggalkan solat maka ia jatuh ke dalam kekafiran. Apakah hikmah di sebalik pensyariatan solat ini? Solat ini banyak hikmahnya. Jadi antaranya ialah yang pertama, solat merupakan peluang untuk manusia menzahirkan rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu solat menjadi mekanisme seseorang Muslim untuk mengekalkan agama di dalam dirinya. Hikmah yang kedua yang dapat saya nyatakan di sini ialah solat merupakan cara untuk manusia menyatakan kesyukuran ke atas nikmat yang tidak terkira yang Allah Taala telah berikan kepadanya. Hikmah yang ketiga, solat merupakan mekanisme pembuktian cinta dan kasih sayang seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang keempat yang dapat saya nyatakan ialah solat merupakan satu latihan seorang Muslim untuk menyusun waktu dan jadual sehariannya dengan lebih berkesan. Boleh tak doktor terangkan siapakah sebenarnya yang diwajibkan untuk mendirikan solat? Orang yang wajib menunaikan solat ialah orang yang pertama beragama Islam, yang kedua yang telah baligh, yang ketiga berada dalam keadaan waras dan bersih daripada haid dan juga nifas. Hal ini bermakna orang yang bukan Islam ataupun kanak-kanak ataupun orang gila ataupun orang yang sedang dalam keadaan haid dan nifas tidak diwajibkan solat ke atas mereka. Jadi tak mengapalah jika kanak-kanak tidak solat. Tidak wajib solat bagi kanak-kanak tidak bermakna mereka tidak perlu menunaikan solat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda yang bermaksud perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan solat apabila mereka sudah mencapai umur 7 tahun. Apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila dia tidak melaksanakannya serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Berdasarkan hadis ini, ibu bapa dituntut untuk melatih dan memberikan kefahaman kepada anak-anak sejak kecil lagi untuk mereka mendirikan solat, iaitu semenjak umur mereka 7 tahun. Sekiranya mereka mengabaikan atau meninggalkan solat setelah mencapai umur 10 tahun, maka Islam membenarkan untuk memukul kanak-kanak tersebut untuk tujuan mendidik dan mengajar. Oh begitu. Baik. Kalau macam tu, boleh doktor ceritakan bagaimanakah cara mendirikan solat? Sudah pasti,
Untuk pengetahuan semua, sebenarnya cara menunaikan solat ini dapat kita rumuskan dalam rukun solat sebenarnya. Artinya, kalau rukun solat tidak cukup, maka solat itu tidak sah ataupun tidak diterima oleh Allah SWT. Yang pertama sekali ialah niat. Jadi sewaktu menunaikan solat, kita hendaklah melakukan niat di dalam hati, kita melakukan takbiratul ihram, iaitu dengan melafazkan Allahu Akbar. Sambil berdiri tegak, kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk membaca tahiyat dan akhirnya memberi salam. Sewaktu menunaikan solat juga, kita perlu melakukan tamakninah, iaitu ketika rukuk, sujud, iktidal dan duduk antara dua sujud. Satu perkara lagi, kita hendaklah melakukan kesemua rukun ini dengan tertib. Maksud tertib bagaimana, doktor? Tertib bermaksud melakukan setiap rukun itu secara tersusun dan menurut turutan dan susunan yang telah ditetapkan. Baiklah. Doktor, soalan saya yang terakhir. Boleh doktor terangkan secara ringkas bacaan sewaktu solat? Baik, bacaan pertama adalah ketika mengangkat takbiratul ihram. Jadi kita perlu menyebut Allahu Akbar. Kemudian dalam setiap rakaat wajib kita membaca surah Al-Fatihah dan disunatkan untuk membaca mana-mana surah ataupun ayat daripada Al-Quranul Karim. Ketika rukuk pula, bacaannya ialah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Bacaan tersebut disunatkan sebenarnya diulang sebanyak 3 kali. Kemudian disusuli dengan i'tidal dengan bacaan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Manakala sujud, lafaznya ialah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih dan perlu diulang sebanyak 3 kali. Disunatkan mengulang sebanyak 3 kali. Bagi bacaan antara dua sujud pula, lafaznya ialah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Seterusnya, tahiyat awal bacaannya panjang iaitu At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sementara tahiyat akhir bacaannya sama dengan tahiyat awal tetapi ditambah sedikit, iaitu wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Akhir sekali lafaz salam ialah dengan menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih sangat doktor atas penjelasan yang diberi. Semoga sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.